Ini juga diterangkan tentang beberapa kelemahan bangsa Melayu. Pertama adalah sangat taat kepada agama dan raja tetapi kurang cintakan bangsa dan negara. Yang kedua adalah suka memperlekehkan bangsa sendiri dan kuat iri hati. Yang ketiga adalah mencaci bangsa sendiri kerana watak Irwan dalam buku ni menyatakan luahan hatinya bahawa dia tidak pernah menjumpai bangsa lain yang suka mencaci bangsa sendiri melainkan bangsa Melayu. Keempat, kelemahan bangsa Melayu ni adalah suka berlawan ataupun tidak suka melihat orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Ini adalah sesetengah bangsa Melayu lah, bukan semua. 5 adalah suka mengumpat sesama sendiri. Yang keenam, tidak suka melihat bangsa sendiri kaya ataupun tidak suka melihat bangsa sendiri berjaya. Pasti akan timbul sifat iri hati. Dan yang keenam adalah suka mencaci negara sendiri dan ingin berpindah ke luar negara semata-mata bencikan negara sendiri. Tetapi kalau dilihatkan kepada negara dan bangsa, siapa yang akan menegakkan bangsa, siapa yang akan mempertahankan tanah air sendiri, tempat kita lahir, melainkan kita sendiri, iaitu orang Malaysia, orang Melayu. Kerana meninggalkan sebuah tanah air yang di mana kita lahir, di mana kita berpijak, di mana kita membesar, bukanlah suatu perkara yang mudah. Itulah antara kelemahan orang Melayu yang diselitkan di dalam buku ini. Saya tekankan lagi sekali, bukan semua orang Melayu mempunyai ciri tersebut, tetapi kebanyakan orang Melayu. Jadi kita ambillah sebagai pengajaran dan kurangkan apa yang tidak perlu di dalam menjadikan bangsa kita sebuah bangsa yang berjaya. Dalam buku ni juga Irwan mengamalkan 5 perkara yang menjadi amalan sehariannya. Yang pertama adalah jaga solat 5 waktu. Kedua adalah solat sunat qabliyah dan ba'diyah, iaitu solat sunat 2 rakaat sebelum atau selepas solat fardu. Yang ketiga adalah solat sunat duha. Keempat adalah solat sunat 2 rakaat sebelum tidur. Dan yang kelima adalah bacalah Quran sekurang-kurangnya sehelai setiap hari. Hai, kita dalam segmen Jom Belajar Bahasa Kelantan. Dalam video ni, saya akan sepenuhnya kecek Kelantan berdasarkan perkataan-perkataan yang ada dalam buku novel The Unsung Hero ni lah. Buku ni kan banyak lokasi-lokasi yang dimasukkan adalah daripada... Okey, pesanan khidmat masyarakat. Dalam video ni banyak slang Kelantan, banyak dialek Kelantan, banyak guna bahasa Kelantan. Dan siapa-siapa yang tak berminat ataupun alergi dengan bahasa Kelantan ni boleh skip bahagian ni. Boleh dengar ulang video depan-depan je. Okey? Perkataan pertama yang akan kita belajar ialah gapo nama rima. Gapo nama rima tu maksud dia adalah apa dia tu. Kalau kita translate seputih-seputih, gapo nama rima tu, gapo tu apa, nama tu nama, rima tu harimau. Tapi kalau kita translate seputih-seputih takkan jumpa lah maksud dia gapo. Tak ada kaitan pun dengan rima tu lah. Perkataan yang kedua adalah glewak. Okey, perkataan yang kedua adalah glewak. Glewak ni bermaksud menyibuk. Contoh ayat dia, jangan duk main glewak sini lah. Gitu. Bermaksud jangan duk menyibuk dekat sini lah. Macam tu. Okey, perkataan yang ketiga adalah gemulah. Dalam novel ni ditulis gemulah, tapi sebenarnya gemulah ataupun mulah. Gemulah atau mulah ni bermaksud arwah. Arwah atuk, arwah nenek dan arwah siapa-siapa lah. Jadi contoh ayat dia macam ju sungguhlah muluh ataupun ju sungguhlah gemuluh ni, gitu. Maksudnya baik sungguhlah arwah ni, gitu. Okey, perkataan yang keempat adalah koya. Koya ni bermaksud perasan. Contohnya macam koya lah mu ni, gitu. Maksud dia
Perasan lah mu ni, perasan lah awak ni, gitulah. Kalau ada yang suka puji diri sendiri tu, bolehlah royak koya lah mu ni, gitu. Perkataan yang kelima adalah kemah keming. Perkataan yang kelima adalah kemah keming. Kemah keming tu bermaksud terbaik. Contoh ayat dia, kita tengok video Kak Lala tu kemah keming sungguh lah, gitu. Maksudnya kita tengok video Kak Lala tu terbaik lah video-video dia, gitulah contoh dia. Contoh yang boleh kita gunakan dalam ayat lah. Perkataan yang seterusnya adalah toksir. Toksir tu bermaksud tak mahu. Contohnya nak pergi makan tak? Toksir dah. Macam gitu ayat dia. Contohnya awak nak pergi makan tak? Tak nak lah, ataupun tak mahu. Perkataan seterusnya adalah doa. Doa ni bermaksud perasaan yang sangat nak marah, perasaan yang sangat marah tapi dipendamkan dalam hati. Contohnya, doa lah aku tengok budak tu buat perangai lagu tu, contoh. Maksud dia dia rasa nak marah dengan perbuatan budak tu. Perkataan seterusnya adalah nusuk. Nusuk ni adalah menyuruh ataupun bersembunyi. Contohnya, jom kita main nusuk, contohnya gitu. Jom kita main sembunyi-sembunyi. Ayat masa zaman kecil-kecil lagi. Seterusnya, kerah pedar. Kerah pedar ni bermaksud keras hati. Contoh ayat dia, kerah pedar lah anak sekian-sekian ni, gitu. Maknanya kerah hati sungguh lah anak tu. Royak gapo-gapo pun tak dengar, gitulah. Cakap apa-apa pun tak dengar. Translate siap. Okey. Perkataan yang seterusnya adalah supik gorak. Supik gorak ni bermaksud plastik. Contohnya, Acah ambil mentah supik gorak tu. Maksud dia, tolong ambil sekejap plastik tu, gitu. Plastik gorak ni plastik yang kita buat, plastik biasa yang kita letak barang-barang tu lah, yang murah tu, yang nipis tu, ada takar dua tu, itulah plastik goraknya. Perkataan seterusnya adalah bidah. Bidah ni bermaksud lastik. Bidah, aku bidah, jom kita bidah cicak tu, mari kita lastik cicak tu, gitulah. Ataupun jom kita bidah burung, jom kita lastik burung. Perkataan lain adalah kesok. Kesok ni adalah tersinggung ataupun terasa hati. Contoh ayat dia adalah, aku kesok hati sungguh lah dengan dia tu, aku sangat terasa lah dengan ayat dia tu, ataupun aku sangat tersinggung lah dengan ayat dia tu. Dan perkataan lain adalah pucuk miding. Pucuk miding ni kalau nak kata memang banyak lah dekat Kelantan tu. Memang antara makanan favourite saya lah, makanan kegemaran saya daripada kecil. Sebab kecil-kecil dulu saya suka sangat kutip pucuk miding ni belakang rumah, terutama pada waktu hujan ataupun musim boh lah. Pucuk miding ni akan banyak naik lah bila musim hujan. Tapi nak kutipnya ada cabaran dia. Kita kena berani dengan pacak lah. Kalau takut-takut ke pacak tu, tak payah mimpi lah nak makan pucuk miding tu. Pucuk miding ni sejenis pucuk yang macam pucuk paku. Dia macam golongan pucuk paku. Dia berwarna hijau tua apabila dia tua, dan dia berwarna hijau kemerah-merahan bila dia muda, dan waktu tu boleh petik lah. Dan kalau dia sangat muda, dia akan sedikit bergulung ataupun kerinting, macam pucuk paku lah, tapi dia sedap sikit daripada pucuk paku. Jadi siapa-siapa yang tak pernah tahu ataupun tak pernah rasa pucuk miding ni, marilah jadi Kelantan, kita pergi cari dalam hutan tu. Dan pucuk paku ni biasanya kita akan masuk goreng ataupun buat lemak, dan masuklah jaga-jaga orang makan mentah gitu. Sebab dia berlendir sikit kalau kita tak masuk. Bila kita masuk tu akan rasa sedap lah. Okay, jika ada perkataan bahasa Kelantan yang anda tidak faham, dan jika anda berminat dengan segmen Jom Belajar Bahasa Kelantan, anda boleh komen di bawah, ataupun anda boleh komen perkataan yang anda tidak faham dalam novel ini, dan saya akan menjawablah sama ada melalui video ataupun melalui komen di bawah. Terima kasih kerana sudi menonton channel Ana_FS. Bertemu lagi dalam video ulasan seterusnya. Bye bye.